Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi. Setelah mana lama cuti hadir tapi kelas alhamdulillah kita online ada. Cuma kita tak dapat hadir untuk bersama-sama kat sini, dan Allah Taala telah buka ruang kepada kita untuk boleh bersama semula. Maka jagalah segala apa yang patut dijaga berkaitan dengan kawalan pergerakan ataupun berkenaan dengan SOP, Standard Operation Procedure, kan, bagi operasi kita ni macam mana sepatutnya, maka patuhilah. Sebab benda-benda ni Allah Ta'ala buka untuk kita dapat rasa nikmat semula hidup berjumpa dan bergaul. Seriously, mengajar depan komputer tak best. Boring. Okay, tengok muka orang kan, last kita ngantuk. Tadi kelas tadi pun saya ngantuk. Saya kata nak berhenti awal sebab ngantuk. Dia macam ni, kita nampak muka orang, kita tak adalah rasa boring sangat. Jadi ala kulli hal, ialah perjumpaan kita, dan kita harap Allah Taala berikan kepada kita rahmat. Dan memang kita kata berjumpanya kita banyak benda sebenarnya kita boleh bila jumpa ni kita dapat malaikat hadir untuk doakan kita. Kita dapat untuk tajuk berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, untuk dipayungi hari kiamat nanti. Banyak benda sebenarnya. Sebab tu jagalah kan, apa benda yang disuruh dijaga oleh kerajaan, jaga kan. Kalau kita tak jaga ni kan, benda tu adalah sekali kita menyebabkan kerosakan pada orang lain. Sebenarnya dalam hadis Nabi sebut akbarul muslimina jurman, orang Islam paling besar kesalahan, man sa'ala an mas'alatin, orang yang tanya tentang satu persoalan, la yuhram illa bi mas'alatih, yang benda tak diharamkan kecuali dengan sebab soalan dia. Bayangkan dengan tindakan. Kalau soalan macam tu, tindakan samalah. Kerana dia kata benda tu patut berlaku, kesihatan dan keselamatan, tapi dia punya perangai tak menjaga, lalu menyebabkan berlakunya kluster-kluster baru. Macam hari ni sekarang Kelang dah start kena PKP, akan kena PKPPB diperketat PKPD, diperketat PKPD. Dia jadi benda tu besar, dahsyat kan, punca daripada manusia yang tidak mau menjaga akan peraturan tu je. Dan sebab tu memang macam berbulan-bulan kita jadi macam hang tuah kan. Raja kata ikut cakap kan, kita sami'na wa ata'na. Maka Allah Ta'ala beri rahmat pada kita dengan perkara tersebut. Sebab Nabi pesan Nabi kepada kita adalah usikum bis-sam'i wa ta'ah. Aku pesan kamu untuk dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habsyi, sekalipun menjadi pemerintah ke atas kamu seorang hamba Habsyah, kamu tak suka pun tapi dengar dan taatlah. Kan? Sebab memang kita kata itulah benda yang akan menjadikan kesinambungan hidup kita. Dakwah boleh berterusan bergerak, dan ilmu boleh tersebar hanya dengan sebab kita menjaga ketaatan kepada pemerintah, kan? Pada benda makruf, bukan benda menghilangkan kita apa-apa. Cuma unless kita ni ada fahaman jadi macam geng-geng teori konspirasi tu, tu saya tak boleh buat apalah. Dan kita kata ini semua konspirasi. Contoh macam nombor baru ni naik untuk menghalang pilihan raya. Tahulah, semua orang macam tu kan. Jadi jaga-jaga sikit. Okay, ala kulli hal, hari ini insya-Allah hari pertama kita berjumpa, dan memang kita sepatutnya jumpa biasa hari Khamis, minggu kedua dan esok ada kan? Ada? Besok ada. Okay, minggu kedua dan keempat berkaitan dengan tajuk fake. Okay, tapi hari ni insya-Allah lepas daripada PKP tu, saya diberikan satu lagi slot masa, itu hari Rabu malam 9.30. MBB lagi tak start kelas lagi. Sejam untuk kita ambil tajuk baru
Macam tajam kalau abang kita cadangkan, sebab saya kadang saya sentuh berkenaan tajuk tafsir, kaedah-kaedah tafsir. Jadi abang kita kata elok juga kot buka kelas tentang tajuk usul tafsir. Sebab banyak orang zaman kita sekarang ni dia suka menafsirkan Al-Quran, baca Quran, kemudian rasa ada meaning yang dia rasa macam best. Kemudian dia tulis, kemudian dia sebar di internet, kemudian dia rasa macam dialah orang pertama membincangkan tajuk tersebut. Pioneer. Banyak orang seronok benda tu, tapi sebenarnya dekat sini kita patut berhati-hati. Sebab tu dan saya pilih pada malam ni kita akan mulakan insya-Allah dengan buku Fusul fi Usul Tafsir. Bahkan buku ini antara buku yang sangat ringkas berkaitan dengan usul tafsir yang dikarang oleh Syekh Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar. Dia mengajar tajuk ni for almost 20 years. Ada satu video saya tengok baru. 20 tahun dia mengajar tajuk usul tafsir. Jadi memang pengalaman dia sangat mendalam. Bahkan dialah juga yang mengepalai projek Mausu'ah At-Tafsir bil Ma'thur. Yang ensiklopedia tafsir dengan berdasar kepada nukilan yang ditemui daripada Nabi, para sahabat dan sebagainya, yang 24 jilid yang kita kata buku sangat hebat kan. Saya Dr. Kamilin pun ada sebut tentang buku ni. Jadi dia ni Dr. Musa'id At-Tayyar ni dialah orang yang mengepalai projek tersebut. Memang dia ceritakan pengalaman dia, memang dia bermula dia belajar dulu, dia minat sangat dengan tafsir. Dia buat tafsir tu dia kumpulkan, dia buat nota dan sebagainya. Sampai kan akhirnya memang kita kata Allah tak jadikan memang ilmu dia tentang ilmu usul tafsir ni atau bukan yang tafsir ni sangat-sangat mendalam. Bahkan kalau siapa nak sanad tafsir Tabari jumpa dia. Dia kena belajar lah. Tafsir Tabari dia ada sanad tafsir Tabari. Maksud dia ni nak macam tu sekali. Kita kata dia punya kesungguhan belajar. Jadi basically buku ni dia ada cetakan yang baru, cetakan lama ni yang kita pakai ni cetakan ini buku ni dia memang hadiahkan untuk dipakai di sini. Cetakan yang lama ni ini cetakan ketiga dah pun 99, tapi ada baru lagi 1422. 1432. Kita sekarang apa? 1442 Sekarang 1442. Okey. Dia ada cetakan satu lagi 1432. Yang tu dia agak cantik sikitlah. Kulit keras. Kemudian setiap yang ni kita belajar ni kadang-kadang kita akan tersangkut-sangkut sikit sebab ada tempat tertentu dia tak tulis nombor ayat. Dia letak Al-Quran tu macam tu je. Jadi kita tak tahu surah apa, ayat apa. Surah apa, ayat apa. Baik Al-Quran lah. Cuma pasal benda ni pasal bila balik pada para pelajar di tanah Arab, ayat mana, surah mana tu dia tak pelik. Dia boleh cari. Bahkan kebanyakan mereka dah hafal, ingat surah mana, ayat mana. So untuk kita ni akan kadang-kadang tersangkut sikit. Dalam terjemahan saya buat dia punya nombor dan surah ayat-ayat mana. Tapi kalau dalam yang Arabik punya dia kecuali yang cetakan baru tu baru ada tulis surah apa, ayat apa. Yang ini kita baca nanti kadang-kadang tak hilang. Tak tahu ayat mana satu. Jadi sabar sikit jadi okey, dan memang buku ni kami dulu di Yayasan Taklim kami pernah gunakan buku ni sebagai teks untuk pengajian bersijil dan habis diajarkan di sana dekat Yayasan Taklim. Tak nak banyak pun, muka surat 140 muka surat kot. Dia punya muka surat dalam 100 dah tua ni masalah. 144 muka surat. Tak ada spek saya yang satu lagi tu hantar kedai. Dia rosak. Yang ini spek lama. Jadi dia tak ada apa? Tengok kan tak nampak. Okey. Muka surat bahasa Arab dia 144 muka surat. Melayu dia saya ingat. Saya buat lebih kurang tak banyak pasal dia tulis besar-besar. Saya pakai A4 tak banyak mana muka surat dia. So ini yang kita dah terjemahkan. Cuma tadi saya mungkin hantar lambat sikit, so tak sempat nak di share untuk di print. So buku dia tu ada, nanti insya-Allah nanti Abu Talha akan uruskan. Abu Talha lagi yang lain tak ada. Okey. Jadi Abu Talha akan uruskan. So kita akan akan adalah terjemahan, tapi saya akan bagi terjemahan tu pada malam hari kita belajar baru saya bagi terjemahan tu. Saya tak bagi awal. Kadang ada orang kita dia bagi awal, lepas tu dia simpan kat rumah buat perkasam. Tak benda buat tak tahu. Bukan kat sini. Saya pernah kena kat Perlis. Kita buat kelas Kelas
tajuk tajuk Ustaz Fasan punya terjemahan tu. Apa? Tathhir i'tiqad an adron idhad. Membersihkan kepercayaan dari kotoran ke ilhadan. Karangan Ibnu Amir As-San'ani. Buku bagus berkenaan dengan tajuk yang dialami pada zaman dia tentang penyembahan kubur dan sebagainya kan. Jadi buku tu ada translation. So pada minggu mula kita start kelas, saya bawa dalam beg daripada sini, bawa flight pergi sana dalam beg untuk terjemahan. Sampai sana pakcik-pakcik belilah. Bulan depan datang, seorang pun tak bawa datang kelas. Tu masalah jugalah, kita sedih lah kan. Berilah kita bawa ni, kata bang, tak rugi saya pun. Tapi cerita dia sampai dia ambil beli. Lepas tu simpan kat rumah. Siapa baca tu. Jadi ala kulli hal macam ni, insya-Allah kita akan bagi ikut day per day day week per week kita belajar, kita akan ambil dia punya terjemahan insya-Allah. Baik. So buku ni kita akan mulakan dan saya akan insya-Allah gunakan teks Arab dan kita akan baca. Kemudian nanti teks yang Melayu tu nanti tuan-tuan akan cuba dapatkan kemudian lepas daripada kita share, nanti Abu Talha share balik, baru kita akan baca, tuan-tuan akan dapat. Baik baik. Qala al-muallif, berkata muallif kita hafizahullah, masih hidup lagi sebab Allah pelihara beliau. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Ta'ala, kita minta pertolongan dia, kita minta keampunannya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kita minta perlindungan dengan Allah daripada keburukan diri kita. Wa sayyiati a'malina, dan juga kejahatan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa diberi hidayah oleh Allah Ta'ala akannya, maka tiada penyesat baginya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa Allah Ta'ala sesatkan, maka tiada pemberi hidayah untuknya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahawa Tuhan melainkan Allah, hanya dia, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala dan juga utusannya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berselawat Allah Ta'ala ke atas baginda dan ke atas keluarga baginda dan para sahabat baginda, dan juga Allah Ta'ala ucapkan salam. Wa ba'du, dan sudah semua itu. Sudah puji Allah, sudah bismillah, sudah selawat. Faqad tala'tu, saya, dia kata, telah menjenguk ala majmu'atin minal masail, kepada sekumpulan, satu jumlah daripada persoalan-persoalan tata'allaku bitafsir wa usulihi, berkaitan dengan tafsir dan usulnya. Kata bahu al-akh Syekh Musa'id Tayyar. Ni bukan, ni yang muqaddimah Syekh bin Utsaimin, saya skip. Kita nak baca ni. Kita baca ini. Muqaddimah tu, yang itu yang dia ditulis oleh Syekh bin Utsaimin. Dia berikan introduction. Saya tak nak baca yang tu. Saya nak baca terus pada buku. Baik. Muqaddimah. Alhamdulillahil munazzilil Quran. Segala puji milik Allah yang menurunkan Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, dan selawat dan juga salam ke atas rasulnya yang mulia. Al-Qail, yang bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Quran dan mempelajari Quran dan mengajarkannya. Wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil ladzi ta'allamu kitab rabbihim wa 'allamu wa 'amilu bihi. Yang ke atas keluarga baginda dan sahabat baginda yang baik, yang elok, yang mereka mempelajari kitab Tuhan mereka dan beramal dengannya. Wa ba'du, dan sudah itu. Fa inna syarafa ulumul Quran, maka sungguhnya sebenar, kita nak belajar ilmu ni kan, kena faham kemuliaan ilmu Quran. Ilmu Al-Quran. Ulum tu plural bagi ilmu. Actually macam sciences of Al-Quran. Dia dalam ilmu Quran ni banyak. Nanti dia akan baca nanti ketika introduction bahagian buku ni, kita akan ceritakan ilmu contoh-contoh ilmu berkaitan dengan Quran. So dia kata, maka sungguhnya ilmu Quran la yakhfa 'ala talibil ilmi, tidak tersembunyi pada seorang, kan, kemuliaan ilmu Quran tak tersembunyi pada penuntut ilmu. Idz syarafu hadzal ilmi bi ma'lumihi, kerana kemuliaan ilmu ni adalah dengan maklumannya, apa kita pelajari.
Kalau kita buat macam ni, kita kata ilmu pertukangan kayu dengan ilmu berkaitan tubuh badan manusia, mana lagi mulia? Ilmu pertukangan kayu dengan ilmu tentang tubuh badan manusia, mana lagi mulia? Manusia lah, sebab kayu dengan orang mana lebih bernilai. Basically pasal tajuk pertukangan kayu, bincang pasal kayu. Yang bincang pada manusia tadi bincang tentang diri manusia. So basically manusia lebih mulia. Jadi ilmu tentang kaji manusia lebih mulia daripada ilmu kaji kayu. Itu basic. Sebab tu ilmu tentang Al-Quran, tajuk dia tentang Quran, maka dia lebih mulia berbanding ilmu-ilmu yang lain. Sebab tajuk yang kita maklum dengan ilmu tersebut adalah Quran, wahwa Al-Quran, dia kata. Wala syakka anna mabahitha hadzal ilmi, dia kata, dan tidak ada keraguan bahawa kajian-kajian ilmu ni tatafadalu tafadulan bayinan. Dia berbeza-beza dengan perbezaan yang sangat nyata. Sebab ilmu Al-Quran ni luas. Tajwid pun ilmu Quran, qiraat pun ilmu Quran. Kan? Qiraat bukan taranum bukan ilmu Quran. Qiraat ilmu Quran. Tafsir ilmu Quran. So bila kita sebut tentang ilmu Quran, dia ada beza lah dari segi kedudukan dia. Wa anna min a'laha, dan paling tinggi daripada ilmu Quran ni adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Yang allazi, yang huwa bayanun an ma'anil kalamillah, ia adalah penjelasan mengenai makna kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjelas kepada kita kalam Allah. So tajuk ni sangat penting lah. Kalau orang tu belajar baca Quran saja tapi tak reti maksud, buat apa? Dan kalau kita nak beramal, kena tahu maksud dia. So tafsir sangat penting. Ilmu tafsir ni menduduki kedudukan paling tinggi. Wan nazif hadzal ilmi, dan orang yang memandang atau meliti pada ilmu ini, yahtaju ila muqaddimatin, dia perlu kepada beberapa pendahuluan. Yadrusuha, yang dia perlu pelajari ia, li tatabayyana lahu ma'alimah, supaya nyata kepada dia petunjuk-petunjuk ilmu ni. Sebenarnya basic sebetul. Bagi siapa belajar tafsir, kan belajar usul tafsir dulu. Siapa belajar fiqh, sepatutnya belajar usul fiqh dulu. Sepatutnya. So, orang yang tak belajar usul fiqh, belajar fiqh saja direct, tu jadi sewil tu. Serius kan? Kulau bukan. Sebab tu, sebab dia tak belajar. Walaupun setengah-setengah orang yang menyangka bahawa sebenarnya bentuk kita panggil ilmu usul tafsir ni, siapa nak jadi ahli tafsir baru belajar usul tafsir. Siapa nak jadi mujtahid baru belajar usul fiqh. Siapa nak jadi penghafal hadis baru belajar ilmu mustalah hadis. Itu sangat salah. Sebenarnya ilmu usul bagi pengajian ilmu tadi macam tafsir, ilmu usul tafsir ni sebenarnya mesti dipelajari dahulu sebelum belajar tafsir. Sebenarnya. Sebab baru dia boleh bandingkan bila dia belajar tafsir nanti, mana pendapat betul, mana pendapat salah, mana bentuk pandangan yang boleh diterima daripada tafsiran, mana bukan. Sebab dia ada ilmu asas berkenaan dengan pentafsiran Al-Quran. Jika tidak, dia buka orang ni tafsir cakap macam ni, dia buka orang ni cakap macam ni, dia buka macam ni cakap macam ni. So dia akan confuse. Semua orang serban besar. Ni serban besar, ni ada selempang, ni ada sekian, ni ada capal. So dia confuse. Sebab tu basic dia adalah memang ilmu usul tafsir sangat penting, dia kata. Wa tattadihu subulahu. Subulahu, dan nyata kepada dia laluan-laluan tafsir. Fala yatihu idza qara'a kutubu hadzal ilm. Maka dia takkan tersesat, teraba-raba bila dia membaca kitab-kitab ilmu ini. Itu ilmu tafsir. Tak boleh tidak. Wala yakhtalitu alaihi al-ghithu bis-sabin, dan takkan tercampur aduk pada dia akan yang bernilai dan yang hampas. Yang hampas dia menilai, al-ghith yang hampas, was-sabin yang bernilai. So dia beza mana betul mana salah. Itu patut sebenarnya yang berlaku. Wa hadzal muqaddimat, dan pendahuluan-pendahuluan ini, hiya mastuliha alaihi bi ismi usul tafsir. Ia adalah apa yang diistilahkan ke atasnya dengan nama usul tafsir. Jadi kita akan fahamlah beza usul tafsir, ulum Quran ni kita faham. Hadzal mustalahu, dan istilah ini, penggunaan istilah usul tafsir ni, qad tukhidha unwanan limadati dirasiyah fi ba'dil ma'ahid wal kulliyat. Ia telah diambil
dinamakan sebagai tajuk bagi mata pelajaran, bagi subjek mata pelajaran pada sebahagian ma'had-ma'had, institusi dan juga kuliah-kuliah universiti. Memang kita lihat banyak tempat dah letakkan nama belajar usul tafsir. Nama istilah dia. Faqad ijtahada al-muqaimuna, bahkan dia kata telah bersungguh-sungguh orang-orang yang melaksanakan kajian yang menjalankan pengajaran ilmu ni ala mufradati hadzal manhaj, ke atas unit-unit bagi disiplin ilmu ni. Dengan cara apa? Bi ikhtiyari mawdu'atin munasibatillah, untuk dengan apa? Memilih tajuk-tajuk yang sesuai untuknya. Macam kes hadis lah. Kita boleh belajar hadis kan, hadis yang diterima, hadis tolak, hasan, tentang hadis-hadis kan. Bila kita belajar mustalah hadis, dia ada tajuk dia. Macam kitab Ikhtisar Ulumul Hadis yang dikarang oleh Ibnu Katsir tu, dia memang dia ada tajuk-tajuk dia. Hadis yang apa, mutawatir apa, hadis sekian apa. Dia akan apa unit kita nak belajar. So dalam usul tafsir pun mesti ada unit. So setiap orang tempat mana kita pergi belajar usul tafsir ni, dia kata memang semua para apa yang membangunkan tajuk ilmu usul tafsir ni, semua duk pilih lah title-title yang nak dijadikan sebagai tajuk perbincangan dalam usul tafsir nak diajarkan di institusi ataupun kuliah-kuliah berkenaan. Okey. Baida, namun dia kata, anni laziltu ara, namun begitu dia kata, aku masih lagi melihat anna hadhil mufradat, bahawa unit-unit yang mereka pilih ni min haitsul ghalib, daripada kebiasaan, hiya fi ulumul Quran akthar minha fi usul tafsir. Dia letak title-title, tapi banyak title tadi masuk dalam tajuk ulum Quran secara general berbanding dalam tajuk usul tafsir. It's not really tajuk usul tafsir. Sebab kita nak usul tafsir ni kena spesifik. Tajuk dia kita nak tafsir Quran atau faham Quran ditafsirkan macam mana. Sedangkan bila sebut ulum Quran secara umum, any ilmu berkaitan Quran dia panggil ulum Quran. Yang kita apa, kitab Al-Itqan ataupun kitab Burhan kan, tentang ulum Quran tu, yang Asyuti atau Zarkashi karang. Itu tajuk dia dalam Tuhan semua ada. Mana Mekah, mana Madinah, mana turun musim sejuk, turun musim panas, mana turun awal, mana turun akhir, ayat paling panjang, ayat paling pendek. Kan? Ayat memula turun, ayat memula turun tarik akhir. So perbincangan itu dipanggil dalam ulum Quran masuk. Tapi bagaimana penulisan Al-Quran, resam Quran, dalam tafsir tak bincang tajuk tu sepatutnya. Tapi kadang-kadang bila kita dikata kerana apa, kekurangan kajian ni dibuat, berlaku bahawa kebanyakan orang belajar ilmu ulum Quran tu dia ingat itu usul tafsir. Jadi ulum Quran ni more general, lebih general berbanding tajuk usul tafsir atau tafsir itu sendiri. Bahkan tafsir, usul tafsir, tajwid, qiraat kan dan sebagainya, itu adalah unit-unit bagi ulum Quran, sciences of Al-Quran. Okey. Wa bima anni qumtu bi tadrisi hadhil maddati, dan dengan sebab bahawa saya melaksanakan, dia Syekh Musaid At-Tayyab melaksanakan pengajaran subjek ini. Okay, subjek ini fi kulliyatil muallimin bi Riyadh, pada dalam fakulti perguruan di Riyadh. Fa inni qad ikhtartu ba'dul mabahith, maka saya telah pilih sebahagian tajuk-tajuk allati ra'aitu annaha alsaqa bi hadzal ilmi, ya bahawa ia paling lekat, paling rapat dengan ilmu ni, paling melekat dengan ilmu ni. Ijtahadtu fi tahriri masailiha, dan saya usahakan untuk semak balik akan persoalan-persoalannya. Ala ma ya'dhanallahu bihillah. Ya, di atas apa yang Allah Taala izinkan aku untuk buat, dia kata. Sebanyak mana yang mampu dia buat. Wala zala fi dhihni, dan dia kata dan masih lagi dalam kepala saya, dia kata ba'du mabahis, ada beberapa tajuk lagi selain yang kita akan belajar nanti. Ada tajuk-tajuk lain, dia kata, dalam kepala dia. Dia kata dia rasa nak masukkan, tapi walakinnaha tatatallabu istiqra' kutub tafsir. Tapi ia memerlukan pembacaan menyeluruh kepada kitab-kitab tafsir. Sebab dia bila kitab tafsir ni besar. So dia bila nak buat satu kaedah, nak faham satu cara, satu uslub bagi tafsiran Al-Quran tadi, dia kena pastikan benda tu dipakai daripada mula sampai habis. Kaedah orang ulama tadi, bagi orang person ataupun kaedah semua ulama tafsir. So pembacaan kena menyeluruh. Dia tak boleh kita baca 3-4 muka surat, kita kata orang ni punya sistem adalah sekian. Atau kaedah saya jumpa adalah sekian. Pasal kaedah ni, dia mesti berulang. Kaedah ni mesti berulang. Macam kita dalam kes akidah kan, bila kita kata apa, itibak Nabi ni adalah perkara yang mesti. Sebab tu kita datang dalil bersepah.
Bukan satu cerita je, bukan kita ambil satu ayat Quran. Semua dah akan datang macam tu. Macam juga dengan usul tafsir ni. Sepatutnya dia kata macam tu, tapi dia kata perlukan kajian lagi, masih lagi. Dia kata fa'arju, maka aku harap minallah, daripada Allah Ta'ala, ayyasirali, agar dia mudahkan untuk aku. Wa ayyu'inani alaihi, dan agar dia bantu aku untuknya, untuk buat kerja ni. Innahu khairu mas'ul, sebenarnya dia Allah Ta'ala sebaik-baik yang diminta, wa azamu mu'ti, dan sebesar-besar, seagung-agung yang memberikan. Qad ijtahadtu an u'azziza masailah hadzal bahthi bil amthilatil muwaddihati laha. Dan dia kata aku telah berusaha untuk kuatkan persoalan-persoalan. Bila dia bagi tajuk-tajuk nanti, pecahan-pecahan tu, dia cuba bawakan contoh-contoh. Dengan kajian-kajian tu, dengan contoh-contoh yang menjelaskan akan apa persoalan-persoalan tersebut. Wa in kana ba'daha qad yakhlu. Dan bahkan kadang-kadang sebahagian benda tersebut mungkin kosong. Tak jumpa, dia kata. Illa, namun dia kata, annani sa'abahathu anha. Aku pasti akan cari juga nanti untuk penuhkan dekat mana tempat-tempat kosong yang rasa macam apa tak ada contoh, dia kata. Hatta adauha ala fi makaniha fi ma ba'du. Supaya aku letakkan ia pada tempatnya pada apa selepas ini. Insya-Allah, jika dikehendaki oleh Allah Taala. Kemudian dalam masa yang sama diterangkan juga. Thumma innal murada bihadzal amthilat bihadzal amthilati mutlaqul misal. Kemudian yang dikehendaki daripada contoh nanti yang aku letakkan pada setiap perbahasan ada contoh. Contoh itu sebenarnya semata-mata contoh sahaja. Fala yalzimuni sihatuhu. Maka tak aku mestikan untuk sahih macam inilah rupa dia mesti ke semua orang serupa. Sebab dia masih lagi masalah contoh. Dia ambil kaedah tapi dia bagi contoh. Contoh tu tak semestinya kesahihan dekat situ. Mesti semua orang terima, tak. Orang tak berarti tahririhi. Dan juga diikuti akan penyemakannya. Kama qila, macam dia dikatakan, laisa min adatil fahli i'tirad 'alal masal. Dia kata bukanlah kebiasaan untuk yang jago ni, orang yang hebat bersibuk dengan contoh-contoh. Lianna murad bayanu masail hadzal ilm. Kerana tujuan aku bawa tajuk untuk terangkan persoalan, bukan contoh. Contoh kita kena buka surah lain, ayat lain, bukan itu kerja kita, dia kata. Wa idahuha, dan juga penerangan persoalan-persoalan saja, bukan berkaitan contoh. So tak usah tumpu contoh, tumpu pada tajuk besar dia. Qad yamurru bika ba'du taqsimat, dan barangkali dia kata akan melintas pada anda sebahagian pembahagian allati tadkhulu dimna majal fanni, yang masuk dalam kandungan dalam bidang ada apa, termasuk dalam apa ruangan apa seni saja, fahs semata-mata, just because of perbagaikan jenis, untuk perbagaikan contoh saja. Wal muradu biha tanwi' wa tafannun, dan sebenarnya ia dikehendaki dengannya hanyalah membanyakkan dan juga mempelbagaikan fi iradil masail, dalam mendatangkan persoalan-persoalan. Nanti bila kita baca nanti, kadang-kadang dia akan berulang. Bila kita sebut kat sini tajuk ni, nanti dia akan ulang balik kat depan. Tapi dalam sudut yang berlainan. Dia kata, wa ba'du, dan sudah itu dia kata, fa inna ma satarahu matruhan fi hadzal bahthi inna ma huwa ijtihad. Lepas dia dah ceritakan, dia dah usahakan ni, tapi dia kata ni kat sini, dia kata sesungguhnya apa kau akan lihat aku lemparkan, bentangkan ni daripada kajian-kajian ni, ia hanyalah ijtihad. Ijtihad, usaha aku nak buat, dia kata. Wa ma alayka ayyuhal qari, dan tidak ada ke atas kau wahai si pembaca, illa anturasilni, melainkan anturasilani, melainkan kau utuslah surat kepada aku, bimal huzatika, dengan komentar-komentar kau. Kalau kau rasa tak betul ke, tulis surat pada aku. Wa tu'inuni bi araika, dan bantulah aku dengan engkau punya pendapat. Sawaun kana dzalika fi tahdidi mawdu'at, tak kira sama ada itu pada penentuan tajuk-tajuk hadzal ilmu ini, mungkin aku terlepas, kau tahu, bagi tahu. Amkana fi masail matruha, ataupun pada persoalan yang telah pun aku lontarkan. Walaka min jazilus syukr, dan dari untuk engkau dariku ada terima kasih yang melimpah ruah. Akhiran, dan akhir sekali dia kata, la yafutuni an ashkura ba'dallah walidayya, dan akhir sekali aku tak terlepas untuk bersyukur, berterima kasih sesudah kepada Allah Ta'ala. Kepada siapa? Dua ibu bapaku. Haitsu aanani, di mana mereka berdua telah bantu aku ala tahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu. Thumma ala man lahu yadun alayya fi hadzal bahth. Kemudian aku berterima kasih juga kepada siapa yang dia ada tangan kepada aku, membantu aku dalam kajian ini. Ka Syekh Muhammad bin Saleh Fauzan. Syekh Muhammad Saleh Fauzan, Rais Kisim Dirasat Al-Quran Nabi Kuliah. Ini bukan. Tadi mukadimah tadi daripada Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan. Ketua
bahagian kajian Quran di kuliah perguruan tadi di Riyadh tu. Allazi taqabbala mashkuran qiraati alaihi fi hadzal bahth, yang dia terima dengan penuh dengan rasa terima bersyukur pembacaanku kepadanya kajian ni. Maksud Syekh ni baca kan kepada dia apa yang dia tulis ni. Syekh Shalih Fauzan dengar sampai habis. Wa abdali malhuzatihi, dan dia nyatakan kepadaku akan ulasan-ulasan dia. Demikian juga dia kata terima kasih kepada Al-Akh Muhammad Abdul Aziz Al-Khadiri, Ustaz bi Qismi Nafsih. Dia juga guru pensyarah pada bahagian fakulti yang sama. Allazi qara'a ma'i hadzal bahth, yang dibaca bersama aku kajian ini. Wa anani bi ara'ihi wa taswibatihi, dan juga dibantu aku dengan pendapat dan juga pembetulan-pembetulan dia. Demikian juga wa ba'du, dan terima kasih aku kepada ba'dul ikhwah, sebahagian saudara-saudara alladzim tana'u min tasrih bidzikrihim, yang mereka tak mahu, tak rela untuk dinyatakan sebutan nama mereka. Kita kalau seronok kan orang sebut nama kita kan. Dia kawan-kawan dia tak nak nama disebut. Okey, faqad kana lahum athar, untuk mereka ni ada kesan min khilal mudarasati ma'ahum fi hadzal ilm, daripada sepanjang ulang kaji aku bersama mereka akan ilmu ini. Fi bina ila banatihi, pada pembinaan akan bata-bata ilmu ni. Wasiyati afkarihi, dan juga pembentukan akan pemikiran bagi ilmu ni. Fajazahumullahu khairat, maka untuk mereka Allah Taala membalas untuk mereka kebaikan. Wala ansa, dan aku tak lupa juga Ummu Abdul Malik, isteri dia Ummu Abdul Malik allati a'anat bimastata'at, yang bantu aku sedaya upaya dia. Fajazaha rabbi khaira, Allah Taala balas dia, Tuhanku membalas kepada dia dengan kebaikan. Wa ja'alaha khairu mu'inin li dunya wa ukhra, dan SWT jadikan dia sebaik-baik pembantu aku di dunia juga akhirat. Abu Abdul Malik Musaid At-Tayyar, kuliah muallimin, fakulti guru Riyadh. Saya mau kita telefon lagi. Kemudian PO Box dan juga Riyadh. Ceritakan dia punya kalau dia kata siapa tak puas hati tulisan dia, tulis. Macam tu sekali lah, kita tak ada kan, sorok lagi. Geng topeng lagi teruk. Geng topeng, tulis hari. Ni tak ada. Ni kita para ulama cara dia gitu. Dia memang jujur. Dia nak kan supaya kalau ada benda dia silap, maka dia dibetulkan. Okey. Tamhid. Okey, permulaan bagi ilmu kita nak belajar ni. Kat sini yang kita akan terangkan masalah macam mana salah faham berlaku, campur aduk antara ilmu usul tafsir dengan ulum Quran. Okey. Inna ulumul Quran ni, sebenarnya ilmu-ilmu Quran. Dia kata ilmun mutaramil atraf. Dia satu ilmu yang sebenarnya berserakan akan penjuru-penjuru dia. So Quran betul kita terima sekali, kan Nabi sampai kepada para sahabat. Tapi bila tulisan, penghimpunan, hafalan, kemudian penjelasan semula dan sebagainya, benda tu memang berserakan. Dia kata dia tersirat-sirat dengan tajuk-tajuknya yang bertebaran. Contoh macam apa? Kal Makki wa Madani, seperti mana turun Mekah, mana turun Madinah. Ni antara tajuk ulum Quran. Wan nasikh wa mansukh, mana yang memansuhkan, mana yang dimansuhkan. Okey. Wa adadul ay, demikian juga bilangan ayat. Wal qiraat, wa ila akhir, sehingga akhirnya. Banyak. Memang ilmu ulum Quran ni ikut pada macam siapa? Imam Zarkashi ataupun Imam dia letakkan berpuluh, 70 lebih jenis ilmu Quran ni. Lebih 70 jenis ilmu Quran. Kalau kita buka kitab ulum Quran tu, tajuk tu itulah tajuk ilmu Quran. Tajuk dia. Apa yang patut kita tahu tentang Quran. Jadi okey. Wala zala ihtimalu ikhtishafil mawdu'atil jadidatin fi hadzal ilmi qa'iman. Dia kata berterusan kebarangkalian penemuan tajuk-tajuk baru dalam ilmu Quran ni. Ilmu Quran ni masih lagi berjalan sampai sekarang. Tak berhenti. Maka realiti dia kalau kita tengok betul. Ilmu kitab, contoh tafsir saja. Kitab tafsir bertahun-tahun tak pernah berhenti. Habis tafsir sekian, orang ni karang. Everybody akan nampak sudut berlainan. Ilmu Quran ni tak pernah berhenti dijumpai. Contoh dia kata wa min zalika, di antara contoh itu adalah zuhuru ilmu tafsir maudhu'i. Bagaimana munculnya ilmu tafsir maudhu'i. Tafsir berdasar kepada tema ataupun tajuk. Dia dua tau.
Cuma bentuk maudhu'i ni, kalau kita belajar tafsir maudhu'i sendiri, Dr. Mustafa Muslim daripada Emirates kan, dia terangkan sebenarnya ada dua sudut tafsir maudhu'i. Satu sudut yang macam orang kata wanita dalam Quran. Wanita dalam Quran. So dia bawa keluar semua ayat tentang wanita dalam Quran, lepas tu dia bahaskan, dia bincangkan sebagainya. Dia keluar satu buku kitab, ini dia kata tafsir maudhu'i. Ataupun Bani Israel dalam Quran, atau riba dalam Quran. Tapi para ulama kata yang bentuk macam ni agak, kalau kita perhatikan balik, dia tak berapa tepat dikatakan jadi tafsir dah. Sebab dia jadi macam kitab fiqh. Macam kitab fiqh lah. Bila kita ambil kitab fiqh, contoh wuduk dalam Quran, itulah dia kitab fiqh. Jadi benda tu ada para ulama tolak, tapi ada masih lagi pegang. So, tafsir maudhu'i ini cara kajian Quran berbentuk dengan tema. Sebenarnya dia ambil satu tajuk. Okay. Satu lagi kaedah tafsir maudhu'i ini, yang macam tafsir maudhu'i yang ada 10 jilid, dicetak daripada Universiti Syariqah, yang dia buat satu tajuk tentang tafsir tadi sangat menarik. Contoh, bila dia kata berkenaan dengan tajuk macam mana, bila contoh Al-Fatihah tu kan, dinamakan Sab'ul Masani, 7 yang berulang. Kenapa? Kenapa dinamakan Ummul Kitab, Ummul Quran? Dia kata sebenarnya Al-Fatihah ni adalah rumusan bagi seluruh Quran. Sebagai contoh, bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia kata apa? Dia kata ikut tafsir maudhu'i, dekat situ ada apa? Penerang tentang Allah Ta'ala, uluhiyah dan juga rububiyah dia. Lepas tu tentang bila Ar-Rahman Ar-Rahim, asma' dan sifat. So balik pada tajuk, bila kita buka Quran, contoh baca ayatul kursi, kita balik pada Allah siapa? Contoh macam Qul Huwallahu Ahad, balik situ juga. Every ayat terang tentang sifat Allah Ta'ala, semua balik dekat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu bila kita Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, apa saja ayat berkaitan tajuk kiamat, refer kat situ. Kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ini penjelasan bagi Yaumiddin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, terangkan Maliki Yaumiddin. Faham tak? Dia balik kat situ. Dia seolah-olah kalau kita baca semua Fatihah tu, ayat tadi dipanggil Ummul Kitab sebab dia rumusan seluruh Quran. Dia rumusan bagi seluruh Al-Quran. Ini konteks macam mana kita kata tafsir maudhu'i. Dia bukan pandang kalimah, huruf, tak. The whole text. Pada surah macam Al-Fatihah tu, dia bagi reason kenapa dipanggil nama berkenaan. Nabi panggil dia surah paling agung dalam Quran. Bahkan kalau orang tu nak berjampi, ada kawan saya seorang, dia kerja macam jampi jugalah. Rukiah orang, lepas kena basuh sikit dengan saya, last sekali dia pakai Fatihah je. Dia tak pakai yang lain. Saya kata, kau pakai Fatihah, aku tak kisah. Kau pakai surah lain pun masalah. Kau mandai, saya kata. So dia pakai Fatihah je lah. Kalau kita pakai Fatihah saja, orang pun macam, takkan Fatihah je? Kena faham tau. Sebab kedudukan Al-Fatihah ni, pada mata kita kecil, pada mata para sahabat dan Nabi lain. Lepas tu dulu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mashaf yang dia ada, dia tak tulis Al-Fatihah. Lepas tu dia tanya kenapa? Dia kata kalau aku nak tulis Al-Fatihah, aku tulis Al-Fatihah pada awal setiap surah. Seolah-olah apa kan? Bila baca Al-Fatihah, Al-Baqarah tu penjelasan Al-Fatihah. Al-Imran penjelasan Al-Fatihah. An-Nisa penjelasan Al-Fatihah. Dia macam tu. Dia faham macam tu. Ini satu sudut, ini panggil tafsir maudhu'i. Yang satu masa dahulu mungkin tak nampak, tak jelas. Atau contoh lain macam dia tunjuk baca Al-Baqarah yang panjang kan. 286 ayat. Kita baca surah Al-Baqarah 296 ayat tu, kita blur. Kan tajuk dia kejap cerita ni, tiba-tiba lompat ni, tiba-tiba sekian kan. Sebenarnya Al-Baqarah yang panjang 286 ayat tu, sebenarnya dia ada satu pendahuluan, 2 isi besar, 1 penutup. 1 pendahuluan, 2 isi besar, 1 penutup. Okay. 1 pendahuluan ni tafsir maudhu'i punya konteks. Kalau kita baca, kita nak hafal Quran pun mudah. Nak hafal surah Al-Baqarah tu pun mudah. Kita ikut tajuk-tajuk dia. Bahkan kita ikut tajuk ni, lepas ni tajuk ni, lepas ni tajuk ni, kita ingatlah. Yang biasa kita baca random tu, tak ingat-ingat tu. Benda lah. Tadi ayat apa? Macam tu. Okay, contoh macam Al-Fatihah, Al-Baqarah tu, ayat 1 sampai 39. Dia adalah muqaddimah bagi surat Al-Baqarah. Yang tajuk dia adalah penjelasan berkenaan dengan pemanhaj ataupun kepimpinan, kepimpinan Al-Quran sebagai hidayah dan juga
contoh pertama khilafah di muka bumi. Itu Adam. Quran sebagai hidayah kan. Lepas tu khilafah pertama. Quran sebagai hidayah, kita tengok start pada awal. Al-Quran ni turun hidayah. Ada orang jadi mukmin, ada kafir, ada munafik. Sampai ayat 20 kita baca. Start 21 Allah Ta'ala ni kan reassure balik kedudukan Al-Quran. Kemudian habis ayat tersebut, ayat 30 berbunyi tajuk kisah Adam. Kisah Adam alaihissalam. Kenapa? Sebab kita kan minta Allah Ta'ala hidayah. So Allah Ta'ala beritahu hidayah ada, itu Quran. Dan Allah beri contoh pertama manusia yang diberikan Allah Ta'ala akan khilafah, iaitu Adam alaihissalam. Lepas kisah Adam habis, tiba-tiba kisah apa? Ya Bani Israel. Masa tak? Ayat 40. Kan kita pelik, kalau kita garu kepala, kenapa lepas cerita Adam tiba-tiba cerita Bani Israel buat apa? Sebab mula 40 sampai ayat 163, ayat 162 itu isi penting pertama Al-Baqarah. Tahu tajuk dia apa? Tajuk 40 sampai 162 tu adalah kenapa Bani Israel dicabut dari mereka khilafah. Allah tak bagi dah mereka Nabi lepas tu. Tak pasal? Kan lepas daripada Isa habis, mana dah? Isa Nabi terakhir. Even orang Yahudi yang tolak Isa, lagi awal habis Nabi diorang. Tak ada Nabi. So diorang mesti, ini okay. Pasal Adam ni contoh pertama. Ini Allah bagi contoh yang gagal. Diberi khilafah, diberi hidayah, tapi mereka gagal. So Allah Ta'ala mulakan ayat 40 sampai 49. Sampai 49. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan tajuk mukaddimah. Allah Ta'ala pujuk kan Bani Israel ni. Allah Ta'ala suruh mereka ingat nikmat Allah Ta'ala bagi pada mereka. Kemudian ayat 48 sampai 74 Allah Ta'ala cerita pada tentang perangai mereka dengan Musa. Kan start daripada ayat wa iz najainakum min ali fir'aun tu, start ayat tu ayat 49 tu sampai 74 perangai mereka dengan Musa yang berakhir kisah lembu. Lepas tu sambung dengan kisah lembu, lepas habis kisah lembu kan ayat 75. Tengok bunyi dia apa? Afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kalian tamak untuk mereka beriman pada kalian? Allah Ta'ala ubah daripada kisah Bani Israel, ubah pada umat Muhammad. Kat sini Allah Ta'ala cerita start 75 sampai 123 tentang perangai Bani Israel dengan Muhammad. Apa dakwaan mereka, tak masuk neraka lah, kami orang kesayangan Tuhan lah, semua Allah Ta'ala jawab. Sampai ayat 123. Ayat 124 Allah Ta'ala tukar tajuk pula. Kepada apa? Putuskan hubungan mereka dengan Ibrahim. Betul ayat 124 bunyi tiba-tiba wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Kan kita macam apa hal? Kan ikut kita kan, saya tengah sembang awak pasal makanan, tiba-tiba tukar. Kawan kita sakit, betul kan cerita kawan, tukar. Dia ada sebab. So tajuk pertama ni adalah kenapa Bani Israel dicabut mereka khilafah dan juga hidayah. Lepas putuskan hubungan dengan Ibrahim, ayat 124 ayat 142 yang saya sufaha tu, bermula ayat tu sampai ayat 162, peralihan khilafah dari Bani Israel kepada Bani Ismail. Alih. Faham tak? Kita tengok cerita tu ada segmen. Ini dia macam Syekh Musaid Tayyar kata ilmu baru sebenarnya. Kalau kita mula 163 sampailah akhir Al-Baqarah, tajuk dia kita kena buat apa? Lepas tu lepas ayat 163 tu, ke depan sikit dah mula cerita kita. Kan datang lepas ayat 177, kan? Allah terangkan berkenaan dengan, lepas tu kisos. Lepas kisos, wasiat. Lepas wasiat, puasa. Lepas puasa, haram makan dengan batil, harta dengan batil. Kemudian jihad. Lepas tu haji. Lepas tu bab iddah. Lepas tu kan iddah perkahwinan. Kemudian lepas tu kan kita follow sampai habis tu. Sebenarnya kalau kita follow balik sampai last sekali tajuk riba, lepas tu tajuk hutang. Itu habis. Faham tak? Itu sebab kenapa Al-Baqarah kalau kita tengok macam tu, ini sebagai tafsir maudhu'i. Yang mana Syekh Musaid Tayyar kata ini satu contoh yang mana kajian dulu orang tak baca macam ni. Zaman sekarang kita boleh baca macam ni. Itu contoh dia kata, menunjukkan bahawa ilmu Quran ni tak pernah berhenti, habis. Ataupun apa?
Wa ilmu manahij mufassirin, ataupun ilmu tentang manhaj atau disiplin ahli-ahli tafsir. Zaman dulu kita tak tahu. Kita tengok ahli tafsir tu cakap. Tapi pasal kajian dibuat, diorang nampak ulama ni punya kata-kata macam ni cakap, apa maksud dia? Dia boleh macam tu sekali. Punya detail. Waghairiha dan selain dia. Sebab tu dia kata ilmu ni masih lagi sampai sekarang berkembang. Sebab tu bila kita nak sebut tentang ilmu usul tafsir ni, dia bagi dia rasa masih lagi akan dijumpai banyak. Pasal kajian masih tak habis, dia kata. Wa min hadhil ulum, jadi antara ilmu-ilmu ni allati zaharat, yang sebenarnya dah muncul, dia kata, walakin lam talqa inayatal mutakamilah, tapi tak menemui akan perhatian yang sempurna. Maksudnya ilmu ni dah ada lama, tapi orang tak beri perhatian sempurna. Adalah ilmu usul tafsir, ilmu usul tafsir sebenarnya. Banyak orang belajar ulum Quran tapi tak tahu usul tafsir itu penting. Sebab kita balik pada asal, kita nak faham ilmu tafsir, kena tahu usul dia. So that kalau orang datang pada kita dengan pengertian ke, tafsiran ke, kita tahu ini salah, ini betul. Okey? Dia kata, wa huwa fil haqiqati juz'un min ulumul Quran, dan ilmu usul tafsir ni pada hakikatnya satu juzuk daripada ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu tentang Quran kan, tafsir, usul tafsir, kan, qiraat, tentang resam, tulisan, bacaan, qiraat, tajwid. Kalau kita kumpul balik, semua sekali itu adalah ilmu Quran. Betul lah ilmu Quran. Dan ilmu usul tafsir termasuk ilmu Quran. Wa in kana ba'dhum yaj'aluhu muradifan li mustalahi ulum Quran. Sekalipun sebahagian mereka itu para pengkaji menjadikan ilmu usul tafsir ini serupa bagi istilah ilmu Quran. Sedangkan tajuk berlain, dia kata. Dan tajuk kita ni, tajuk kita nak bincang macam nak tafsir Quran atau Quran tafsirkan sebelum kita. Okey. Walamma kana usul tafsir juz'an min ulum Quran. Dan oleh kerana usul tafsir ni satu juzuk daripada ilmu Quran. Fa ini sa'atrahu baina yadayka ba'd ara' fi maddati ulum Quran. Dia kata saya akan bentang pada kalian, pada anda, sebahagian daripada pendapat-pendapat tentang subjek-subjek ilmu Quran, ulum Quran sebenarnya. Wa aj'aluha madarun niqash wa mudarasah. Dah aku jadikan tajuk-tajuk ulum Quran tadi yang aku pilih beberapa tajuk tu sebagai lingkungan bagi perbahasan dan juga kajian. Raja'an tawassala ila hadhihi mudarasati hadzal ilmi ila mustawa a'la mimma huwa fi. Dan berharap untuk menyampaikan pengkajian bagi ilmu ini ke peringkat lebih tinggi daripada sekarang. Dan dia kata wa ayyakuna li talabatil ilmi ihtimam bihi, dan agar ada untuk para pengkaji atau penuntut ilmu keprihatinan terhadap ilmu usul tafsir ni. Kama zahara wa baraza ihtimamuhum, macam mana telah muncul dan juga jadi hebat keprihatinan mereka tentang ilmu hadis wa ilmu fiqh. Kan ilmu hadis dan ilmu fiqh kan dapat keprihatinan yang kuat. Tapi ilmu tafsir ni perasan tak kurang sikit, usul tafsir. Ulum Quran, ya, kita tengok kajian-kajian dibuat dan sebagainya. Tapi untuk mengkaji dan tafsir ni tak banyak. Tidak banyak berlaku, dia kata. Atau fiqh pun banyak, luas kan. Tapi dalam tafsir kurang. Wa innahu min khilali mutala'atika liman hajil ulumul Quran. Dan sesungguhnya melalui kita kata penilaian ataupun mutala'ah kita, ulang kaji kita kepada manhaj ulum Quran, sistem ulum Quran tu allazi yudarrasu fi ma'ahid wal jami'at, yang diajarkan di institusi dan juga universiti. Setelah itu anda ghalib hadzal kutub, anda akan dapati kebanyakan ilmu-ilmu ulum Quran ni yang ada sekarang dekat universiti ke kat mana, anda akan dapati tulis kitab-kitab tadi nuqul wa talkhis, dia adalah nukilan-nukilan dan juga ringkasan-ringkasan lima fi kitabai, bagi apa dalam dua kitab, iaitu Al-Burhan oleh Zarkashi wal Itqan oleh Sayuti. Ini dua kitab yang kalau saya katakan ada 70 lebih letakkan tajuk-tajuk ilmu Quran kan. Ada memang dalam kitab ni ada. Memang tajuk dia tentang ulum Quran, dikumpulkan tajuk Mekah, Madinah, mana turun Mekah, mana turun Madinah, mana ayat paling panjang, ayat paling pendek, kan? Mana mujmal, mana dia akan datang banyak tajuk-tajuk dibahaskan. So dua kitab ni sebenarnya kalau kita buka mana-mana pun pensyarah mengajar, semua refer dekat sini, dia kata. Wa bihadza, tapi dengan ini dia kata, dengan kerana sistem macam ni, tafqadu hadhil kutub janibai tahqiq wa tajdid. Kehilangan semua kitab-kitab yang dikarang tentang ulum Quran, dia kehilangan dua sudut. Pemastian dan pembaharuan. Pemastian
Pasal kita sumber kita dua je. Dua kitab je, mana boleh. Sebab kalau kita nak luas, kena luas lagi daripada tu. Sebab tak boleh limit kepada dua. Sebab Imam Suyuti dan Imam Zarkashi bukannya ulama awal. Ada sebelum dia lagi. So, diorang bukannya awal. Jadi dengan sebab itu, mesti kita, dia kata kehilangan bila kita tumpu satu benda je buku. Kita akan hilang. Takkan luas. Takkan dapat keluasan. Macam kalau orang tabligh, dia sibuk dengan buku Maulana Zakaria je. Tak boleh. Dia kena tahu Maulana Zakaria mungkin pakar dalam masalah tentang hayat sahabat. Buku dia bagus. Tapi dalam bab lain, dia tak ada kepakaran kat situ. Awak tumpu buku tu saja, hilanglah pembaharuan. Saya tengok geng-geng Hizbut Tahrir. Pusing-pusing Syekh Nabahani. Saya kata, saya kena Nabahani seorang je ke ulama' korang ada? Ulama' dunia luas. Sebab tu kalau ikut Ahli Sunnah, kita tengok kajian kita. Para ulama' di Saudi Arabia ke di Yaman. Bila belajar kan Sahih Muslim, dia akan ambil apa tahu? Yang disyarah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan Hambali. Bukan mazhab Hambali. Pada orang yang belajar Syafi'i pula, bila nak belajar fiqh perbandingan, kena baca kitab Mughni Ibnu Qudamah. Baru nampak perbandingan dekat situ. Dia tak boleh rigid kepada mazhab kita je. Kumpulan kita je jaga. Pasal ulama-ulama tadi adalah ulama-ulama yang mengumpulkan ilmu yang betul. Sebab tu kita kena tengok dekat situ. Tak boleh kita pegang syekh kita seorang je. Syekh saya je. Semua sekali. Tak nak tengok syekh lain. Tapi kalau yang sesat tu saya tengok lah. Kan? Pelik juga kan. Mempelbagaikan ilmu tadi bukan dengan maksud sesat pun angkut. Kalau orang tu manhaj tak betul, jangan kita ambil dia. Sebab bahaya dia akan masukkan macam-macam benda dalam pemahaman kita. Sebab tu tapi bila kita rigid kepada dua buku saja, dia tak adalah pembaharuan, tak ada, pemastian pun tak ada. Pasal kita nak pasti kena banding. Tak boleh limit kepada itu saja. Wabil akhasi, dia kata lebih terutamanya ma wudi'a minha ala annahu mudzakirat. Apa yang diletakkan bahawa dia adalah mudzakirat, macam nota-nota. Pensyarah mengajar ulum Quran buat nota. Nota-nota ni semua sekali ringkasan daripada dua buku kitab tadi dia cakap. Benda ni yang menyebabkan macam apa tak maju-maju. Ilmu tentang ulum Quran ni macam limited. Tak berkembang dia kata. Tak ada pembaharuan. Okey. Dia kata thumma tubi'a fi ma ba'du ala annahu kitab. Kemudian asal nota, tapi lepas tu dicetak menjadi kitab. Wal farqu wadihun baina man yaktubu mudzakkiratil litulab, dan memang ada perbezaan yang sangat nyata di antara orang yang menulis untuk nota bagi para pelajar, wa man yaktub li amati talabatil ilm, dan orang yang menulis untuk semua ahli ilmu, penuntut ilmu. Orang yang buat sistem untuk semua penuntut ilmu dengan orang buat sistem untuk pelajar dia sendiri. Mesti tak sama. Mesti akan berbeza, takkan serupa. Wa hadza fi ghalibi ma kutiba, dan ini pada kebiasaan apa ditulis. Idla takhlul maktabatul Qur'aniyah min nazaratin tajdidiyah. Tapi dia kata kerana tidak ada, ni kebiasaan. Tapi kerana apa? Kerana maktabah Quran ni ataupun kita panggil library untuk Al-Quran ni tak pernah kosong daripada pandangan-pandangan pembaharuan. Memang ada sekali-sekala terkeluarlah benda baru. Macam dia sendirilah. Kan Syekh Muhammad Tayyar ni dia usahakan untuk memperkenalkan kajian tentang usul tafsir ni secara terperinci dan juga pempecahan yang bagus pun dia pembaharuan lah. In the end ada juga keluar sekali-sekala pendapat macam ni. Okey, wa inna sabil ta'nuhud bihadzal ilmi, sebenarnya jalan untuk membangkitkan kebangkitan ilmu ni, dia kata an-nuhud bihi min janibil nazari, untuk bangkitkan dari segi teori. Dia kata an-nuhud bihi min janibit tahqiqi, dan juga membangkitkan dia daripada sudut pemastian, pemeriksaan. Wa inna sabilahu fima ara mayali, dan jalan untuk ilmu ni makin berkembang ikut apa yang aku berpendapat adalah seperti berikut. Dia kata apa? Dia kata awalan pertama tashtamilu mabahithu ulum-Quran ala janibain. Dia kata pertama sebenarnya memang apa yang kajian ulum Quran ni mengandungi dua sudut. Jadi nazari bahtun sudut teori semata-mata. Benda ni bagi pada pasal teori ni sebab kadang-kadang benda tersebut berdasar kepada conclusion. Lepas seorang tu belajar tafsir, belajar baca Quran, belajar sekian, dia buat conclusion. Conclusion tu semata-mata teori. Kadang-kadang benda tu mungkin tak ada contoh. Bila ada contoh dipanggil sebagai ada aplikasi. Kalau tanpa contoh, teori is teori. Tahu? Macam ada teori Darwin teori kan?
Teori semata-mata. Teori Darwin tak dapat dibuktikan pada sudut fizikal. Tak ada sebarang aplikasi. Nak buat tak boleh. Tapi orang kata teori Big Bang. Kenapa orang kuat? Sebab dia ada sudut untuk kita buktikan. Sebab bila dia kata macam ni, bila sekarang ni the universe is expanding. So kalau kita reverse balik, so jelas sekali jadi satu point. Lepas tu pula diorang faham lagi, unsur yang utama yang ada di alam semesta adalah hidrogen. Untuk hidrogen tukar jadi baran lain perlu pada tekanan dan suhu. Sebab tu diorang bayangkan meletup. Diorang bayangkan meletup tu sebab suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi boleh menghasilkan unsur baru. Daripada hidrogen boleh tukar jadi yang lain. So basically benda tu ada sudut. Itu bagi sudut kita aplikasi, faham tak? Sudut kita aplikasikan teori tersebut. Sedangkan macam Darwin tak ada sudut untuk kita aplikasi. Dia actually hanya pendapat teori semata-mata. So kita kata macam beruk jadi apa? Beruk orang. Mana makhluk tengah? Tak ada. Ikan jadi biawak. Tak ada. Makhluk tu hidup sampai sekarang. Even ada dia kata apa, silakan. Yang ejaan dia tanya saya lah, ejaan dia payah sikit. Silakan, dia macam ikan, macam dia punya sirip tu macam kaki. Dia kata inilah ikan yang jadi biawak. Pasal dia jumpa batu dah kering. Dia kata ni lah ni. Tiba-tiba ikan tu masih hidup. Sampai sekarang ikan tu masih ikan, tak pernah jadi biawak. So jadi hilang lah. Tak boleh. Sebab dia kata dari sudut masalah kajian ilmu Quran ni, dia ada dua sudut. Sudut teori semata-mata atau sudut yang kita ada aplikasi. Teori yang boleh aplikasi. Fal awwalu, contoh yang pertama dia kata apa? Ka ilmu adadil ay. Ia seperti apa? Ilmu bilangan ayat Quran. Kenapa dia kata teori semata-mata? Sebab ikutkan pada bacaan waqaf. Tuan-tuan perasan tak? Waqaf Quran tu ada jim lah, ada la, ada mim. Perasan kan? Lambang-lambang tu. Itu sebenarnya kalau ikut pada wakaf, kan wakaf sebenar, sebab tu ada khilaf berkenaan jumlah ayat Quran tu. Cuma jumlah khilaf tadi 6,200 lebih. Tak sampai 6,666. Orang kita sering hafal balik-balik belajar tanah Arab, Quran 666. Begitu kira tak jumpa pun. Jumlah dia 6,236. Kalau kita ikut qiraat Hafs daripada Asim, Kufi lah, orang Kufah, 6,236. Ikut kira lain 6240, dia 62 lebih. 62 lebih tu ada beza. Tak payah buat nombor kereta, tak jadi apa. Accident juga. Okay. Jadi maksud dia 62 lebih. Tapi maksud dia kalau kita faham kat situ, tajuk wakaf tu, kan benda tu masih lagi teori. Dia pasal dia kita boleh nak pastikan. Sebab kadang-kadang kita wakaf kat sini, ayat dah sempurna. Kadang kita wakaf sini, ayat tak sempurna lagi. Ayat tu masih tergantung. Contoh. Saya bagi contoh tuan-tuan. Macam dalam surah Al-Baqarah tentang tajuk yas'alunaka madza yunfikun. Mereka tanya kau apa mereka perlu infak kan. Ayat-ayat yang tu jap. Isra' langsung. Salah dah. Okay, pada Al-Baqarah ni nak contoh. Okay, kita baca tu macam ayat tu macam tak habis. Sebelum wa yas'alunaka anil yatama. Sebelum ayat tanya tentang anak yatim. Okey. Dia ada tajuk dia. Saya ke depankan sikit. Okey. Tapi bila kita baca ayat tu macam tak habis. Bukan masalah tak habis. Okey. Dekat situ yang timbul tajuk masalah khilaf waqaf tu. Waqaf tu khilaf kat mana? Okey. Contoh jap. Depan lagi ni. Cek. Okay. Dia slow pula. Okay. Okay. Sini. Saya perlu faham sekejap Okay. Okay, ayat dia sini. Yas'alunaka 'anil yatama. Sebelum ayat tu
Cek. Okay. Dia bila kita baca ayat tu, kita wakaf situ, kita rasa macam ayat tak habis. Ayat rasa macam ayat tu macam tak habis. Sedangkan kalau ikutkan lambang wakaf tu ada situ. Lambang wakaf dah ada. Tapi bila kita baca tu, kita rasa macam ayat tu tak cukup lagi. Kat sini bila kita fahamkan, dia kata benda tu teori, sebab memang khilaf berkenaan wakaf ni di sisi para ulama berjalan. Memang berlaku. Sebab diorang apa kadang-kadang kita tengok ayat tersebut dah habis. Tapi bila masa yang sama, ayat tersebut kalau kita perhatikan, wakaf titik yang wakaf yang nombor ni dah ada kat situ. Dah ada dekat tempat berkenaan. Ini dah depan sangat ni. Ya. Ya. Okey. Yas'alunaka 'anil yatama. Cek. Okey, sini. Ayat ni. Ayat 219. 219 Dia ayat ni kalau tuan-tuan baca, okey. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Okay, complete lah. Kan? Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Kan? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Lepas tu, fid dunya wal akhirah. Rasa tak? Kan demikianlah Allah Taala jelas kepada kalian akan bukti-bukti. Moga-moga kalian akan berfikir. Dah wakaf dah. Tiba-tiba lepas tu, fid dunya wal akhirah. Kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan wakaf kat sini kan nampak tak macam janggal sikit dari segi baca. Tapi ikut qiraat kita wakaf situ. Qiraat lain ada wakaf kat sini. Kat sini sebab tu kenapa dia kata tadi apa? Sudut teori. Contoh teori dari segi masalah Quran ni adalah teori. Sebab apa? Sebab dia kata benda tersebut ikutkan ikutkan. Dia kata benda tersebut kalau ikutkan dia punya tajuk tu lebih berbentuk teori banding dengan praktikal. Sebab kita nak katakan wakaf tu yang mana. So khilaf di kalangan para qari Quran ni kuat. Tak boleh kita nak paksa. Kita boleh kata macam mesti ikut sekian, tak boleh. Sebab tu jumlah ayat Quran, saya ulang wakaf Quran tu, jumlah ayat tu dia jadi berbeza-beza sebab kes wakaf tadi lah. Sebab tu wakaf ni dianggap sebagai teori. Sebab tu kalau kita buka Quran pun sampai sekarang, memang wakaf dia tu nampak. Dia ada jim lah, ada qaf aula, sol aula. Ni qaf aula, ni sol aula, sola kan. Lepas tu jim harus. Nampak tak? Sedangkan kalau kita kumpul balik sebenarnya tajuk dia bila kita baca ayat Quran tu, kalau yang pentingnya complete sentence. Sentence tu complete. Dan sentence tapi masalahnya bila tentang mana Nabi pernah wakaf dulu. Itu masalah sikit lah. Dia tak dapat nak pastikan betul. Sebab tu dia kata benda ni lebih pada teori. Dia kata. Lebih pada teori. Sekejap. Mana tadi? Okey. Cek. Okey. So, okey, yang okey. Di mana dia kata bilangan ayat silap baca yang Melayu, patutlah rasa salah. Okey. Okey, dia kata jadi dia kata seperti bilangan ayat. Serta wa ma'rifatus saifi wa syita'i. Tahu ayat mana Quran yang turun pada musim panas atau musim sejuk. Wal manami, dan ayat turun ketika tidur. Wasafari, ayat turun ketika musafir. Wal hadari, ketika tak musafir. Dia kata dia nuzul daripada ayat yang turun. Wa nahwiha, ini lebih pada teori dia kata. Fahadhil ulum yumkinu an tudras an tudarras li talibi bi janibil nazari. Dia kata ilmu-ilmu ni boleh diajarkan kepada para pelajar, para penuntut dengan sudutnya yang teori. Wa man ra'a fiha janiban tatbiqan demikian falyadrusha ala janib tatbiqi. Tapi ada orang yang kata boleh aplikasikan, boleh contoh. Dan dia kena sudut situ lah pula. Sudut situ. Sudut pelaksanaan. Kita ada contoh, ada teori, kita nak
tunjukkan. Kalau siapa rasa ada, dia kena buat contoh lah. Contoh menunjukkan bahawa ini betul ni sekian. Okay. Sudut kedua yang dikatakan apa? Yang teori tapi ada praktikal dia. Kita nak praktiskan, kita nak kena kat mana. Dia kata qasasul Quran. Wasani qasasul Quran seperti kisah-kisah Quran. Amsal Quran, contoh-contoh Quran. Masaluhum tu kan. Daraballahu masalan. Itu ada. Wa aqsamul Quran, sumpah-sumpah Quran. Kita kumpulkan. Kan kita jumpa kan benda Quran sumpah dengan lail, dengan al-fajr, dengan an-nahar, dengan nafs, dengan apa kan Allah Taala sumpah. Jadi benda ni kita boleh ada siri aplikasi dia. Yang kita jumpa nampak. Wa nahwiha dan sebagainya. Fahadil ulum, maka ilmu-ilmu ini dia kata wa nahwiha dan selainnya, yumkinu ay yujra 'alaiha tatbiq. Boleh dijalan padanya apa? Aplikasi. Kisah tadi, contoh kisah Quran, kita boleh aplikasikan kisah tersebut, boleh tunjukkan contoh dia. Dia kata ba'da ma'rifatin nazariyah laha, setelah kita ketahui akan apa dia punya teori. Kita ada contoh untuk buat. Macam tadi, bilangan ayat, kita masuk bincang pun dia masih lagi orang ni kata wakaf sekian. So teori je lah. Kita tak boleh nak fix kan. Kalau tuan beli Quran apa? Quran yang lama, Quran yang apa yang Majid, yang lama tu kan, yang cetakan India. Dia tak tulis bismillah nombor 1 tau. Kita bilang-bilang 6 ayat je. Kita kan Al-Fatihah kan sab'ul mathani, 7 yang berulang. Tiba-tiba dia punya Quran Al-Fatihah tu 6 je. Alhamdulillah alamin 1, Ar-Rahman Ar-Rahim 2. Tapi kat sini tak ada kot. Salinan lama ada. Betul lah. Quran lama tu. Yang jenis yang apa yang tu? Tak ada. Yang ni baru semua. Yang ni semua ikut Rasul Osmani. Yang dia akan tulis Bismillahirrahmanirrahim 1. Kalau yang lama tu Bismillahirrahmanirrahim tak ada. Oh, tapi ada orang simpan. Kawan saya simpan dia punya. Jadi Terengganu pun ni, dia ni Quran tu dia waktu dia belajar mula ngaji dulu. Ketika dia kecil, disimpanlah sebagai kenang-kenangan. Tapi memang ni lah, memang buka tu tak ada. Yang disebut tadi kan, ayat apa, nombor ayat lari sikit dan sebagainya. Tapi benda tu pasal kes teori. Sebab nazari dia bukannya ada aplikasi. Okey. Dan dia kata wali tatbiqi majalan. Dan kalau kita nak aplikasikan, dia kata untuk tajuk apa yang kita letakkan sebagai teori bagi ilmu Quran, dia kata ada 2 bidang, 2 ruang. Pertama Al-Quran Karim, dia kata wat tafsir. Quran Karim tu sendiri dan ke tafsir. Quran Karim kita bincanglah masalah tajwidnya ke, bacaannya ke, sebagainya. Okay. Dan juga tafsir, pengertian yang datang tentang penjelasan ayat-ayat tersebut. Walikulli minhuma ma yunasibuhu minal mawdu'at. Dan bagi setiap satu daripada Quran itu sendiri, untuk aplikasi dan juga tafsir itu sendiri, ada tajuk-tajuk yang sesuai. Wal murad bil tatbiq, yang dimaksudkan dengan tatbiq, bila kita aplikasi ada terangkan macam nak buat. Jadi benda ni perlu benda besar lah bagi para penuntut ilmu. Kalau sanggup nak buat boleh. Dia kata wal murad bil tatbiq, dan apa dimaksudkan dengan aplikasi ni adalah ayyakum at-talibu bi istikhrajil amthilah minal Quran aw tafsir. Bahawa melaksanakan salah seorang penuntut ni mengeluarkan contoh-contoh dari Quran dan tafsir. Dia keluarkan contoh, bawa contoh-contoh. Mana bila dia ambil satu tajuk, dia keluarkan contoh tadi. Macam dia kata kama yaf'aluhu talibu ilmul hadis. Macam penuntut ilmu hadis buat. Dalam ilmu hadis orang buat. Kita tengok hadis, 40 hadis tentang jihad. 40 hadis kan pasal tak dia orang buat. Tapi kalau tafsir pasal tak ada. Tak ada sangat, kurang aplikasi macam ni. Okey. Jadi dia kata yang mana dia kata akan cuba. Okey. Hinama yaqumu bi takhrijil ahadits aw dirasati asani. Ketika mana pelajar penuntut ilmu hadis ni ketika melaksanakan takhrij hadis ataupun mengkaji sanad-sanad. Macam ni buat. Sepatutnya yang belajar tafsir pun patut ada kaedah macam tu. Okey. Wa ala hadha, dan di atas ini fayumkinu an yutlaba min at-talib istikhrajil amthilati min al-Quran li mawdu' amsal Quran. Contoh boleh untuk dituntut, diminta daripada penuntut tu untuk mengeluarkan contoh-contoh dari Quran bagi tajuk contoh perumpamaan Al-Quran. So kita buat perumpamaan Al-Quran, banyak perumpamaan. Dengan labah-labah lah, anjing lah. Quran Allah Ta'ala samakan makhluk. Allah Ta'ala bagi contoh untuk satu perkara. Macam dalam surah Al-Baqarah yang awal tu kan, Allah Ta'ala jadikan contoh orang munafik tu dengan orang pasang api padam. Second one, orang tu berjalan tengah hujan,
ada kilat, ada guruh. Kan? Ada hujan. So dia tutup telinga, tak nak dengar. Bila cahaya jalan, cahaya nyala, dia jalan. Cahaya padam, dia berhenti. So itu contoh Quran lah. So bila macam ni, kalau kita kata para pelajar yang menuntut mengkaji ilmu tafsir ni, dia boleh keluarkan untuk contoh Quran. Kemudian dituntut pula untuk dia keluarkan Makki Madani. Dengan kajian, cek mana surah turun Mekah, mana turun Madinah. Dengan mengkaji asar dan mengenal kesan apa contoh macam sifat-sifat Makki Madani tadi. Atau kalau ada kisah, dia tahu kisah. Ayat ni turun dekat Mekah sebab kisah ni berlaku kat Mekah. Contoh macam perang Uhud. Kalau kita baca perang Uhud, baca dalam surah mana? Dalam surah Al-Imran. Kalau perang Badar, dalam surah Al-Anfal. Dia ada surah-surah di mana di sini kisah sekian. Kalau perang Ahzab, buka surah Ahzab lah. So basically memang kita boleh kumpulkanlah cerita-cerita tadi dia kata. Melalui tafsir tadi. Okey. Wa bihadza, dengan ini saya kunu inda daris hadzal ilm. Inda daris hadzal ilm. Maka dikata dengan ini akan ada pada pengkaji ilmu ni medan tatbik. Dia ada satu luangan untuk diaplikasikan. Yukharriju minhu ma darasa min dal janibil ma'rifi an-nazari. Daripada sudut dia keluarkan apa dia kaji daripada sudut pengetahuan yang teori, tapi dia dapat praktikkan. Mana dia tunjukkan contoh-contoh. Ini sudut yang dia kata patut ada para pelajar cuba buat, dia kata. Kedua dia kata inna mimma yu'inu fi tahqiq. Dia kata benda yang boleh membantu untuk memastikan lagi. Wa yusril bahth, dan juga membesarkan lagi kajian. Ar-ruju' ila ma katabahul mutaqaddimun. Kita rujuk balik kepada apa ditulis oleh orang terdahulu. Mimman nuqila anhum. Mimman naqala anhum, di kalangan orang yang dinukilkan daripada mereka. Siapa? Zarkashi dan juga Sayuti. Sebab Zarkashi dan Sayuti bukan ulama awal. So bila diorang sebut contoh-contoh, dia sebut orang dulu. So para pelajar ni patut kaji yang atas. Kaji yang mula-mula. Baru dia jumpa sumber ni. Pasal kalau ikut pada itu, Zarkashi dan juga Sayuti, dia bukan sumber primer. Dia dah third atau fourth. So diorang pun jarak dengan orang yang awal di kalangan mufassirin, di kalangan macam Ibn Abbas. Kan, para sahabat kan, atau Mujahid anak Ibn Abbas, atau Qatadah. Jarak diorang jauh lah. Ratusan tahun. Lebih 600 tahun jarak. Jadi kalau orang kata kalau orang ni sebut macam ni, patutnya dia kena cari siapa atas untuk sampai ke atas. Bukannya terus ambil yang ini je. Faham Jadi, li'annahuma fil ghalib yulakhisan masail kitab. Kerana mereka kedua-dua ni, itu Zarkashi dan juga Suyuti ni, mereka kebiasaannya meringkaskan persoalan kitab. Wa qad yakunu fi ma taraku minal masail. Di masa diorang ambil daripada buku-buku yang lain, diorang simpulkan. So mungkin ada benda mereka tinggalkan min masailihi daripada kitab-kitab mereka nukilkan tu, ilmun, ada ilmu yahtaju ilaihi fi ulumul Quran, yang penuntut ni perlu pada ilmu tadi dalam ulum Quran. Tapi mungkin Zarkashi dah tinggalkan, Suyuti dah tinggalkan sebab buku tu yang asal lagi awal daripada diorang ringkaskan saja. Diorang pilih mana diorang rasa patut. Mungkin yang diorang tinggal ada yang patut tapi tertinggal. So pengkaji kena kajilah bahagian tersebut. Wa ma yu'inu kadzalika. Di antara itu yang selain itu yang membantu juga, dia kata jaldul musannafat al hadis. Kita semak balik. Selak balik karangan-karangan kitab hadis. Wa kutubul athar, dan juga kitab-kitab asar para sahabat. Litahsil ma fiha minal ahadits wal athar, dan untuk kita himpunkan atau hasilkan apa dalamnya daripada hadis-hadis dan asar-asar, hadis-hadis Nabi dan asar-asar para sahabat dan tabi'in dalam tajuk-tajuk fi mawdu'atil Quran, dan tajuk ulum Quran. Patut cari balik, kumpulkan. Tapi benda ni kerja yang besarlah. Awak kena buka kitab, bukan satu kitab. Berkitab-kitab nak kumpulkan balik. Mana tajuk ada kaitan Quran. Cuma zaman sekarang, tajuk ni jadi mudah sebab bila ada syamilah dan sebagainya, type je ayat ke, keluarlah. Dia type ayat apa kan? Dalam hadis tu kita keluar. Contohnya kalau kita ada apa yang suka pilih hadis. Kita type ayat Quran surah sekian, mana hadis yang ada sebut surah tu? You can always dapat bantuan dekat situ. Sebenarnya zaman sekarang dipermudahkan sangat. Cuma disiplin ni kena jagalah. Disiplin apa yang dibuat ni kena jaga. Dia kata falau fuhrisat al-kutubus sittah, contohnya. Kalau dibuat indeks kitab yang 6. Kutubus sittah ni Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud. 6 Dia sebut sittah ini. Banyak orang kadang-kadang dia siapa nak faham yang sittah ke khamsah ke salasah tu,
buka muqaddimah pada kitab Bulughul Maram. Dia disebut. Kalau 3, maksud dia Bukhari, Muslim, Ahmad. Kalau dia kata 5, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, Ahmad. Kalau sitah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Itu cara diorang tak susunan. Lepas tu bila dia kata kutubus sitah, kalau dia buat indeks khas. Zaman sekarang sebenarnya dah banyak. Berkaitan dengan tafsir, memang ada. Dia buat indeks. Bila tiap-tiap kali cetakan baru, orang cetak, dia cetak, awak cetak. Kitab yang sama. So awak nak pelbagaikan apa benda? Antara paling dahsyat diorang buat indeks lah. Indeks kena 3 jilid. Indeks, buku besar, 3 jilid indeks. Kalau kita rajin buka satu-satu, jumpa semua sebenarnya. Tapi yelah, mana ada masa je kan. Sibuk kan. Zaman milenial. Alah kuliah kan. Jadi kata yang contoh alam maudu'at ilmu ulum Quran. Tajuk ulum Quran je. Yang kita tusawirul al-kam. Dan tasawwar. Kita bayangkan. Al-kam alladhi satahsul alaihi. Jumlah yang kau akan dapati daripadanya. Hadhil maudu'at. Yang dia menggambarkan. Jumlah yang akan dihasil daripadanya. Daripada tajuk ini dan hadis-hadis asar. Bayangkan. Dia kata idal faidatal lati satujna min hadhil fihrisah. Sebenarnya faedah dan juga faedah yang akan dipetik, dihasil, dituai daripada indeks ini. Ia li'atimad ala hadhil ahadith. Ia adalah bersandar kepada hadis-hadis wal athar fi istinbatil maklumat. Hasil dia tak adalah kita pakai akal kita. Kita dapatlah rujuk kepada hadis dan juga asar para sahabat berkenaan tajuk itu. So tak adalah kita semua pakai macam logik akal saja. Tadi dia kata contoh macam dia kata kat sini. Dia bagi contoh. Inna ba'dul masail, sebahagian persoalan taftaqidu, dia kehilangan. Fi kathirin min ahyan, pada banyak keadaan an-nusus ad-dalatu ala maklumat. Nas-nas, teks-teks yang menunjuk kepada maklumat. Allati fiha, yang ada padanya. Kalau bahas tak, sebagai contoh. Kalau kau mengkaji, kalau kamu mencari. Ala sabil misal di atas contoh. Dalil man qala, dalil. Siapa yang cakap? Inna Uthmana, Uthman, jama'an nasa ala harfin wahidin, telah kumpulkan orang di atas tulisan yang satu, huruf yang satu. Wa al-sittatal akhirata, dan dia padamkan 6 lagi yang lain. Tahu apa benda ni? Ketika Uthman bin Affan buat tulisan Risam Uthmani tu, dia batalkan penulisan Al-Quran dengan bahasa selain Quraisy. Sebenarnya tujuan dia tu memang betul. Ini benda faedah yang bagus. Sebab dia nak pastikan. Sebab Nabi ketika terima Quran, Nabi baca dengan bahasa Quraisy. Tapi bila Nabi bacakan Quran balik pada kabilah-kabilah Arab, Nabi akan baca ikut bahasa diorang. Betul tuan-tuan dengar apa? Nabi SAW minta Allah Ta'ala berikan, luaskan lagi untuk dibaca macam mana. Sebab kalau jumpa dengan kabilah yang tertentu, dia tak boleh ikut Quraisy punya bahasa. Saya jumpa dekat Yaman, ada orang kabilah-kabilah ni, dia tak boleh dia tak boleh hu. Dia tak boleh hi. Contoh macam fihi, fihu. Fihi, fihu. Fihi. 10 kali cakap, dia banyak fihu juga. Kita macam pelik. Betul-betul kita teringat yang apa? Siratal ladhina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Memang ada kabilah tak boleh sebut. Serius. Dengan kehidupan diorang yang macam tu. So Nabi bimbang kan, diorang payah nanti lari. So Nabi minta Allah Ta'ala izin. Maka Allah Ta'ala izinkan, Jibril datang izinkan Nabi untuk baca untuk bahasa Huzailah, bahasa ini. So Quran sama. Tapi kalimah-kalimah tertentu ikut bahasa. Yang macam tuan-tuan dengar Wadduha tu lah. Dalam qiraat kita, imalah tu sekali je. Surah 6 dulu. Surah Qasas kan. Bismillahirrahmanirrahim musaha tu. Itu bismillah itu yang dikata bismillahirrahmanirrahim wa mursaha tu kan. Surah Hud. Surah Hud. Majra. Ikut qiraat kita satu tu je imalah. Ikut qiraat yang lain, ambil kau dia bantai imalah manjang. Wadduha kan orang kata apa? Baca perak tu kan. Sebab okey, ketika baca ni nak faham. Ketika mana para sahabat tersebar bersirakan terima apa panggil apa? Mengajar Quran, separuh duduk Mesir, separuh duduk dekat Syam, separuh duduk kat Iraq. Bila mereka mengajar Quran dekat sana, diorang akan ajar Quran ikut apa diorang dengar dari Nabi. Kalau kebetulan ketika dengar tu Nabi baca dengan bacaan ikut bahasa kabilah yang dia dengar tu,
Diorang hafal yang tu lah. Macam Ibn Mas'ud contohnya. Umar bin Khattab pernah kirim surat pada dia. Ketika Umar memerintah, dia duduk dekat Kufah. Umar kirim surat pada dia. Umar kata, aku dengar engkau membacakan Quran kepada orang ramai dengan bahasa Hudzail. Hudzail ni satu kabilah daripada kabilah Arab lah. Hadzal ya'lam, kan, Hudzail. Bila datang kepada engkau surat aku, bacalah Quran kepada orang ramai dengan bahasa Quraisy. Kerana ia turun kepada Nabi dengan bahasa Quraisy. Umar suruh. Okay, jadi yang kita kata sekarang kat sini. Okay, siapa yang cakap ayat tu? Yang dikata Osman telah menggabungkan orang ramai di atas satu huruf. Ini satu cara bacaan. Dan dia batalkan semua sekali 6 yang lain. Nabi kata aku dibenarkan baca Quran di atas 7 huruf. Yang 7 cara bacaan sebutan orang Arab. Tapi nak Osman ketika datang sampai dia padamkan semua. So bakar. Ibn Mas'ud bakar. Dia punya ni, dia punya masah dia. Dia tahu yang Osman kumpulkan tu tak salah pun. Cuma dia biasa baca dengan bahasa tersebut. Dan memang bahasa Quraisy tadi yang kita kata menjadi yang tu Rasul Osmani ni. Sebab tu kenapa Rasul Osmani ni dijadikan macam apa benda besar. Maka qiraat yang menjadi trending baca qiraat Hafs daripada Asim. Kau tanya kenapa? Punca dia sebab Hafs daripada Asim daripada Abdul Rahman daripada Abu Abdurrahman As-Salmi, dia pula daripada Ali daripada Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit ni kan orang yang disuruh kumpulkan Quran, tulis Quran semula, dan bahkan dia dengar bacaan Quran Nabi dengan Jibril yang terakhir. Sebab tu diorang macam respect dia punya ingatan. Dan dia genius. Belajar bahasa Yahudi 10 hari je. Awak belajar bahasa Arab, huah-mahum tak lepas. Huah-mahum. Datang ustaz baru pun huah-mahum balik. Nak fahamkan kat situ kan. Kita nak fahamkan bahawa ni kata-kata ni ada somebody said. Tapi mana nak check? Pasal Osman bakar. Dia suruh jantan kuasa ambil Quran yang dihimpunkan pada zaman Abu Bakar, yang pada Hafsah, dia ambil jadi master copy dan dia letak 5 orang. Kemudian ketua Zaid bin Thabit, dia pesan pada orang, kalau korang bercanggahan tentang mana-mana kalimah, ikut bahasa Quraisy. Sebab Quran turun dengan bahasa Quraisy. Dia terus macam tu. Maksud dia, kita faham kat situ kan. Maksud dia padang ni maksud tu. Tapi soalan, mana nak cari ni? Mana nak cari statement ni? Siapa cakap? Pasal dalam ulum Quran ini penting. Sebab ini yang menyebabkan kita tahu Rasul Osmani. Ini masalah berkenaan dengan kenapa zaman sekarang ni kiraat-kiraat yang lain tu hanya popular ketika pertandingan ataupun pertunjukan. Tapi untuk amalan tak jadilah. Sebab apa? Sebab tadilah ada sebab dia. So kita yang tahu, okey, di kat sini tak jumpa. Ataupun dalil, atau dalil man qala, atau dalil siapa yang berkata, inna Rasulullah SAW kana yakifu ala ru'usil ay li ta'limi addil ay. Ini Nabi dulu berhenti pada kepala setiap ayat. Macam Alhamdulillahirabbil alamin, Nabi berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Untuk bagi tahu bilangan ayat Quran. So maka ba'da zalika yatatabba'ul ma'ani wa la yakifu indaha. Kemudian selepas dari itu Nabi akan baca ikut kepada pengertian dan tak berhenti pada tempat yang sama. Sebab tu yang tuan-tuan baca tadi nampak ada jim, ada sod, ada qaf dan sebagainya. Yang kita kata boleh berhenti mana saja. Walaupun sebenarnya pada asal permulaan Nabi berhenti pada itu untuk satu ayat. Sebab tu bilangan ayat Quran ni jadi limited. Sebab Nabi waqaf dekat mana tu dihafal oleh para sahabat. Sahabat hafal ajar kat tabi'in, tabi'in ajar tabi'in sampai zaman sekarang. Lepas tu dia waqaf kat situ. Tak wakaf tempat lain macam tadi kan. Fi dunya wal akhirah. Berhenti situ. Kan kita kata macam janggalnya. Tapi still. Dekat situ Nabi wakaf, situlah tempat dia. Tapi kat mana kita jumpa dalil ni dia kata. Innaka, anda, idza qara'ta, bila anda baca. Fi hadzal dalam ilmu ini. Satajidu mithla hadzal aqwal allati la ya'diduha dalil. Banyak kata-kata macam ni. Tapi tak disokong oleh dalil. Ini yang Syekh Tayyar. Dirasakan benda ni adalah benda penting. Walidha, dan kerana ini fa inna jam'al ahadith, penghimpunan hadis-hadis, wal athar dan athar fil mawdu'il wahid, dalam satu tajuk yang sama, yujli ghawamiduhu, akan menghilangkan, akan menjelaskan akan kesamarannya, wa yubayyinu fawaiduhu, dan juga menjelaskan akan faedahnya. Wanzur ala sabil mithal, tengoklah sebagai contoh kitab Ahrufus Sab'ah. Ada satu kitab dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdul Fattah Al-Qari.
tentang 7 huruf. Yang saya sebut 7 huruf tadi kan. 7 huruf yang ni ada seorang ulama karang kitab 7 huruf. Haitsu di mana jama'al athar. Syekh Doktor ni dihimpunkan semua sekali asar-asar al-waridah yang datang fil ahrufis sab'ah. Datang tentang hadis ke kesan ke kata-kata sahabat ke Nabi sendiri tentang huruf 7. 7 huruf tu maksud dia. Sumastambata minha fawaid wal masail al-muta'alliqah biha. Kemudian dia apa? Dia bawakan persoalan-persoalan tu, faedah-faedah dan persoalan yang berkaitan dengan tajuk tu. Jadi memang kita kata benda ni adalah di antara yang patut kita fahamlah. Jadi dengan sebab itu dia kata wa akhiran, dan akhir sekali, ayuhal akh karim, wahai saudaraku yang mulia, hadhihi ba'du malhuzat, ini sebahagian ulasan-ulasan, adauha baina yadaik, aku letakkan ia di hadapan engkau, majalan munaqashati wa ifadah, sebagai bidak ruang untuk perbahasan dan pengambilan faedah. Saddarallahu khatayaya wa khutaka, SWT tepatkan, kukuhkan langkah-langkah aku dan langkah-langkah kamu. Waffaqana lima yuhibbu wa yarda, SWT taufikkan kita pada apa yang dia cintai dan dia redai. Ini dia kata, ini antara sikitlah dia nak fahamkan kepada kita mana tajuk ilmu ni sangat penting. Tapi masih lagi dalam bentuk yang kita panggil tak komplit. Pasal pada tajuk asasnya, kerana ilmu ni kita kata dari segi masalah tak dapat keprihatinan semacam mana ilmu-ilmu yang lain. Yang itu yang sebab kenapa dia rasakan kalau anda kata boleh kan, boleh akan apa kita ada usaha sikit. Dan zaman sekarang ni belajar bahasa Arab ni bukan susah sebenarnya. Tak macam dulu. Even macam wording kalimah tadi kan. Zaman dulu nak buka satu-satu. Saya tengok dulu share saya seorang. Dia nak kaji tentang para penyair Zamakhsyari. Tahu Zamakhsyari? Kan dia buat kitab Kasyaf tu. Kan dia gunakan syair je. Bila nak berterang ayat Quran, dia buat syair. Dia kan buat syair. Untuk kuatkan kadang-kadang fahaman Mu'tazilah. Jadi Syekh ni tahu dia buat apa? Dia kaji semua penyair yang Zamakhsyari sebut. Tapi ketika nak kaji tu, dia kena dia bawa satu ada ensiklopedia bagi syair-syair yang menjadi saksi dalam bahasa Arab. Ada berapa puluh jilid kitab. Saya pernah pergi rumah dia sekali, dia suruh saya buka. Kau buka sekejap. Kau tengok gambar dia sekian, saya buka lah. Nama tak ada. Saya cek nama siapa sekian kan. Dia cek-cek, dia kata apa? Daripada keseluruhan dia dapati kebanyakan Zamakhsyari punya penyair tu bukan daripada awal Islam, bukan daripada zaman jahiliah. Sebab zaman ni bahasa masih elok. Bahkan banyak Zamakhsyari ambil tu dah lewat. Zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang ketika itu para penyair tidak lagi tulen bahasa seperti asal. Dia kata almost 60% dia kata. Tapi yang pelik je kan pasal dia Zamakhsyari ni dia berani. Dia berani, dia confident. Dia cakap dia baca syair, cakap baca syair. Orang pun terkejut. Tapi benda ni nak faham kan? Bila nak buka tu kena buka manual. Zaman sekarang type internet je. Saya sekarang saya tak pelik kalau saya tak rasa apa? Tak rasa takjub. Kalau orang tu boleh buat kajian kan cepat. Kan macam kadang orang tanya saya soalan, saya jawab. Betul-betul, oh baguslah ustaz. Dia tak tahu sebenarnya saya buka internet je. Untuk search benda tu. Kalimah tu kadang orang lain tulis, saya buka kitab lain, kemudian saya print screen. Daripada kitab tu, kemudian saya post balik. Macam ada baru ni, ada kes. Ustaz Aziz Sobri, dia punya potongan video tu ada orang sebarkan tentang tajuk kelas saya diganti, kelas Iqna. Kat Yayasan Taklim dulu. Kemudian dia bincang tajuk tentang tayamum. Ibu terkeluar dan bagi orang yang dahaga boleh untuk dia merampas air daripada orang yang ada air tapi tak dahaga, pemilik air tu. Dan bahkan boleh bunuh. Jadi tajuk ni keluar, dua orang pun kutuk kat bawah. Lepas tu ada orang, salah seorang pelajar apa diploma Yayasan Taklim, dia kirim kat saya. Saya pun ambil balik buku tu dan saya baca balik, kemudian saya cek buku asal. Buku asal punya Ustaz Asin, dia baca buku lagi besar. Dalam buku besar tu memang ada ayat tu, wording tu word by word dia sebut. Sebab tajuk, kenapa tajuk kes rampas air tu timbul? Sebab tajuk dia kalau kita nak minum air, kita nak bersuci, air tak ada, dia ada air tapi tak nak bagi kita. Kita boleh paksa dia. Kita terus tayamum. Bang, air. Dia tak nak bagi. Tak ada. Tayamum lah. Dia ada air tapi tak nak bagi kita, kita tayamum. Tapi kalau dia ada air, kita dahaga ni nak mati. Bang, tolong bang, saya dah ada air. Saya tak ada air. Tolong, lantak engkau. Abang dahaga tak? Tak, aku tak nak bagi engkau, dia kata. Dan boleh gaduh.
Sebab dalam ni menyelamatkan nyawa. Dia cuba bunuh kita dengan biar kita haus. Maka bila cuba bunuh tadi, dan dia tak perlukan air tu. Itu para ulama selitkan hukum tu. Maksudnya kalau dalam bab taharah, tak usahlah sungguh-sungguh korang tak nak bagi air, happy je, tak ada hal. Tapi kalau dalam bab nyawa, dia tak boleh, tak berhak untuk orang tu sekat kita air tersebut. Walaupun dia punya, boleh kita rampas. Dan maka kalau kita terbunuh dia, darah gugur. Tak dapat dia. Jadi orang tak puas hati kan, saya copy paste muka surat buku tu, saya ambil, kitab lama kan. Saya ambil kitab tu, saya bariskan merah, saya post balik kat orang tu. Saya kata suruh jawab. Tak jawab sampai sekarang. So kadang-kadang benda macam ni bukan kita pandai pun. Zaman sekarang tak usah pelik. Ustaz pandai, tak usah pelik. So, benda ni cepat tengok. Banding zaman dulu, buka satu-satu kitab. Selak ni bersepah kitab nak cari satu benda je. Zaman sekarang tak. Sebab tu kalau ikutkan kepada masalah pembelajaran zaman sekarang, telah dipermudahkan sangat-sangat. Dan tidak macam zaman dulu. Cuma tak nak belajar je. Mainan banyak, kita akan dikhayalkan. Sebab tu usahakan. Bila kita kata macam dalam bahasa Arab kan, saya bacakan bahasa Arab sebab nak biasakan saja. Dan saya pun nak praktis balik bahasa Arab saya. Sebab tu saya baca bahasa Arab. Memang nak baca Melayu boleh je kan. Teks Melayu dia ada. Tapi nanti insyaAllah nanti kan dah di-share kan. Dah di-share. Okay, PDF kan. Nanti kita, kalau anda katakan datang, itu print sendiri lah. Kalau nak suruh print sini bayar. Ya, baik. Nanti kita bincang So insyaAllah nanti kita akan masuk kepada apa sambungan dia. Itu berkenaan dengan apa usul tafsir itu sendiri. Apa itu usul tafsir? Okay? So pendahuluan introduction tu dah jelas. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan? Tak ada Nak balik tak? Lewat. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.